Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membincangkan bab keempat daripada buku ni. Tajuk dia Rakus Mengakibatkan Gelisah. Penulis bila dia mulakan bab ni, dia mulakan dengan cerita tentang akibat-akibat yang terjadi pada orang-orang yang rakus. Bila kita rakus, kita selalu rasa tak cukup dengan apa yang kita ada, kita tamakkan dunia, kita akan rasa gelisah. Dan rasa gelisah ni, dia boleh membawa kepada macam-macam penyakit. Boleh bawa sakit jantung, anxiety, depression, stroke dan sebagainya. Jadi, kita jangan bersikap rakus dan kita kena belajar untuk merasa cukup dengan apa yang kita ada. Tapi merasa cukup dengan kita ada, tak bermaksud kita tak boleh jadi kaya. Hakikatnya agama ni tak menghalang kita untuk jadi kaya pun. Bila kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, ada je orang-orang kaya kat situ. Abu Bakar, Uthman. Jadi kaya ni bukanlah sesuatu yang dihalang oleh agama. Yang dihalang oleh agama kita adalah bersikap tamak. Contohnya dalam surah Al-Qasas, bila Allah nak cerita tentang Qarun, dekat ayat, ada salah satu ayat kat situ Allah sebut, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maksudnya, carilah pahala untuk dunia akhirat kita, tapi jangan lupa bahagian kita pada dunia yang sekarang. Dan berbuat baiklah kepada orang lain macam mana Allah dah berbuat baik kepada kita. Maksudnya kat sini, kita kena belajar untuk balancekan cari dunia dan cari akhirat. Kita boleh jadi kaya, tapi kita jangan tamak. Kita kena berusaha untuk dunia, tapi kita kena berusaha mengikut cara yang Islam anjurkan lah. Kita tak makan hak orang, kita tak zalimi orang. Orang yang tamak ni, dia cari dunia, tapi dia buat dengan cara yang tak sepatutnya. Dia ada tendensi untuk mengabaikan prinsip dia sendiri untuk harta tu. Dia boleh aniaya orang, tipu orang, semata-mata nak kaya. Ramai orang kita tengok ke dunia ni macam tu sekarang. Kita kena cari dunia supaya kita ada ketenangan hati. Sebab, yelah, kalau tak ada duit, macam mana kita nak tenang nak beribadah? Macam mana kita nak sedekah? Bila kita miskin, kita akan banyak rasa gelisah juga. Hakikatnya kita kena ada harta, tapi cukup untuk membuatkan kita tenang, cukup supaya kita boleh beribadah, boleh makan, boleh minum. Sebabnya kalau kita kumpul harta sebanyak mana pun, kita still boleh tidur setakat waktu yang kita ada, boleh makan setakat banyak mana yang perut kita mampu makan. Jadi harta bertimbun-timbun yang tak habis 7 generasi makan tu untuk apa? Sebab tu, kita kena berusaha supaya kita boleh bantu orang lain. Bila kita dah kaya dan kita adalah orang kaya yang baik, kita boleh bantu orang-orang kat sekeliling kita. Hakikatnya kat dunia ni, kita macam dekat satu pokok yang ada banyak buah. Ada orang dipetik sekadar cukup untuk dia makan. Ada orang dipetik banyak-banyak, simpan. Ada orang tak petik pun, tengok je, dia harapkan orang lain bagi. Kat dunia ni kita macam tu. Jadi kita pilih kita nak jadi orang yang mana. Macam hari tu, masa awal-awal start PKP ni, ada keluar berita yang roti gardenia habis sebab ada orang beli banyak sangat. Panic buying berlaku dekat kebanyakan tempat kat dunia. Benda-benda tu berlaku. Hakikatnya kita jangan tamak. Food supply tu cukup. Cuma bila ada orang yang tamak, dia ambil, tapi dia tak dapat makan pun banyak-banyak tu. End up buang. Dan kita biasa tengok benda tu berlaku, terutamanya di bulan Ramadan. Kita beli banyak-banyak, lepas tu buang. InsyaAllah benda tu tak berulang Ramadan kali ni. Tapi itulah, sikap tamak tu kita kena belajar kawal. Kita jangan rakus. Sebab bila kita tamak sangat, kita selalu fikir apa yang kita tak cukup lagi, apa yang kita tak cukup lagi. Padahal dah banyak dah. Kita terlampau fikir, jadi kita tak tenang. Jadi kesimpulan dekat sini, kita boleh nak kumpul harta, tapi jangan jadikan mengumpul harta tu matlamat utama kita. Harta tu cumalah satu alat untuk kita membina kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Kalau kita terlampau kumpul harta dan kita simpan, tak belanjakan, hakikatnya bila kita mati, kita tak ada bawa pun harta tu. Tapi bila kita ada harta dan kita belanjakan kat tempat yang sepatutnya, itu akan bawa kebaikan untuk kita. Sebab harta yang kita boleh bawa nanti adalah sedekah jariah kita. Apa yang kita belanjakan untuk kebaikan orang lain tu, untuk kebaikan diri kita dan orang lain, itulah harta yang kita dapat bawa nanti. Jadi kesimpulan daripada buku ni, kita jangan rakus,
Dan jangan gelisah dan selalu berdoa supaya Allah bagi petunjuk untuk kita untuk jadi kaya, untuk jadi tenang dan boleh membantu orang lain sekeliling kita dan tidak terikat dengan dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.